Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi dan disayangi, hari ini kita akan mempelajari tajuk baru, iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Sekali lagi, sunat ab'ad dan hayat. Okay, sebelum Ustaz bagi penerangan tentang definisi sunat ab'ad dan hayat ini, mari sama-sama kita tengok kepada dialog pada buku teks muka surat 92. Okey. Sini perbualan di antara ustaz dengan anak muridnya. Okey, ustaz bertanya, kenapakah, nombor 1 tu ya. Kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman? Ustaz bertanya kepada anak murid dia yang bernama Luqman. Luqman pun jawab, nombor 2 tu ya. Nombor 2, maaf ustaz, saya tidak hafaz doa kunut. Itu jawapan daripada Luqman. Dia bagi tahu dia tidak hafaz doa kunut, sebab itu dia tidak sembahyang subuh. Okey. Ustaznya berkata, Luqman perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib, hanya sunat ab'ad. Jadi ustaz bagi tahu Luqman, awak kena solat subuh juga, sebab solat subuh itu wajib, sedangkan doa kunut itu hanyalah sunat ab'ad. Okey. Apakah ciri solat yang sempurna? Okey, itu yang akan diterangkan nanti. Jadi ustaz tegur Luqman ni sebab Luqman bagi jawapan dia tidak solat subuh kerana tidak hafaz doa kunut. Ini banyak berlaku di kalangan anak-anak yang tidak solat subuh kerana mereka tidak hafaz doa kunut. Memberi alasan bahawa mereka tidak hafaz doa kunut. Sebenarnya alasan itu salah. Sebabnya, kalau kita tidak baca doa kunut sekalipun, solat kita tetap sah. Sebab apa sah? Kerana bacaan doa kunut itu hanyalah sunat dan dikategorikan sunat ab'ad. Kenapa pula dinamakan sunat ab'ad? Apa dia itu sunat hayat? Nanti kita akan pelajari selepas ini. Jadi, moralnya, walaupun kita tidak ingat doa kunut, kita tetap wajib solat subuh. Ya, sebab solat subuh itu wajib, manakala doa kunut adalah sunat. Sunat apa? Sunat ab'ad. Okey, kita tengok penerangan tentang sunat ab'ad dan sunat hayat. Baik. Pengertian sunat ab'ad. Sunat ab'ad, dia kata amalan sunat yang amat dituntut. Awak perhatikan pada perkataan amat dituntut. Jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Saya ulang sekali lagi. Amalan sunat yang amat dituntut, jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa kunut. Okey. Kita tengok pula apa itu sunat hayat. Sunat hayat pula ialah amalan sunat yang dituntut. Tidak ada amat dituntut. Dia hanya beri penjelasan amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu, diganti dengan sujud sahwi. Okey. Nampak tak apa beza dia?
Contoh, kita baca contoh dulu. Contoh membaca doa iftitah. Okey. Nampak tak apa perbezaan antara dua sunat ini? Ini bermaksud sunat ab'ad ini adalah sunat yang besar. Yang besar, jika ditinggalkan perlu diganti. Bagi kedua-dua sunat ini, kalau kita tinggalkan, kita akan rugi. Sunat ab'ad, kita tinggal, kita rugi. Sunat hayat pun sama. Solat kita tetap sah, tetapi kita rugi kerana pahalanya. Kita rugi kerana tidak dapat pahala sunat. Okey. Perbezaan antara sunat ab'ad dan sunat hayat. Sunat ab'ad ni lebih besar daripada sunat hayat. Bermaksud, jika sunat ab'ad, sunat hayat itu rugi jika ditinggalkan, sunat ab'ad lebih lagi kerugian jika kita tinggal. Jadi, oleh itu, jika kita tertinggal sunat ab'ad, kita dikehendaki ataupun disunatkan untuk ganti apa yang kita lupa pada sunat ab'ad itu, kita ganti dengan sujud sahwi. Contohnya membaca doa kunut. Jika kita tertinggal, kita akan rugi, teramat rugi, dan kita boleh cover balik kerugian kita itu dengan kita ganti dengan sujud sahwi. Tetapi kalau sunat hayat, kita tidak perlu ganti dengan sujud sahwi. Itu perbezaan di antara sunat ab'ad dan sunat hayat. Di dalam kelas, ustaz selalu memberi satu perumpamaan. Contohnya, guru memberitahu murid, awak digalakkan. Digalakkan ni sunat, ya. Sunat. Bukan diwajibkan, digalakkan. Awak semua digalakkan membawa duit ke sekolah untuk membeli di kantin. Contohnya. Yang kedua, guru kedua berpesan, awak digalakkan membawa gula-gula. Contoh ni, ya. Contoh. Di antara kedua-dua galakkan daripada dua guru ini, yang pertama, jika ditinggalkan, iaitu membawa duit itu ditinggalkan, tidak bawa duit, nescaya susah bagi seorang murid itu untuk menjalani kehidupannya di sekolah. Dia tidak dapat membeli makanan dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, itu biasa-biasa sahaja. Nak tunjukkan di sini bahawa yang pertama, sunat ab'ad itu adalah sunat yang besar, yang perlu dititik beratkan oleh setiap daripada kita. Ustaz pun kata, inilah perbezaan antara sunat ab'ad dengan sunat hayat. Kuncinya ialah sunat ab'ad boleh diganti dengan sujud sahwi, manakala sunat hayat tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey, itu saja penerangan ustaz berkaitan dengan sunat ab'ad dan sunat hayat. Cuma, apakah itu antara contoh sunat ab'ad, apakah contoh sunat hayat, kita akan belajar pada minggu yang akan datang. Seterusnya, awak dikehendaki untuk membuat latihan pada buku aktiviti muka surat 90. Buku aktiviti muka surat 90. Yang ni yang telah kita pelajari tadi, iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat, pengertian.
Dia dah bagi jawapan ke atas tu, awak tinggal awak pilih sahaja jawapan, masukkan ke dalam tempat kosong mengikut apa yang kita telah pelajari tadi, iaitu pengertian sunat ab'ad dan sunat hayat. Ada pada muka surat 93 ya, yang kita baca tadi. Amalan, pengertian sunat ab'ad, amalan apa? Yang amat tempat kosong, jika ditinggalkan perlu diganti dengan apa dia? Okey, pengertian sunat hayat pula, tempat kosong, sunat yang dituntut jika apa? Tempat kosong, awak perlu pilih jawapan ke atas. Tidak perlu tempat kosong dengan sujud sahwi. Okey, ini senang saja, awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 93. Sekian saja pengajaran Ustaz pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.